Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi Ustaz Abdul Hadi, Imam Masjid Airban Raga, seluruh pegawai masjid dan jawatan kuasa Korea, tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah. Perempuan tak nak? Perempuan tak? Belum lah? Oh, yang aku tak ada. Kalau saya sebut perempuan, mereka tak ada. Jadi orang lioknya. Ada lah. Ada lepas. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya nak abang tuan-tuan tak tahu. Malam ni malam kita main masjid. Kutlah duduk buat latah esok main pula. Malam esok dibenarkan kepada pegawai masjid saja 5 orang. Dan jawatan kuasa lah. Itu pulang pada Ustaz Adi lah untuk menentukan. Jumaat esok 50 orang saja. Tak termasuk jawatan kuasa dan pegawai masjid. Kalau campur semua ada 61 orang. Itu Jumaat sekali lagi pun lagu tu lah. Sehingga habis PKP ni, lepas tu dia patah balik macam zaman PKPB, insya-Allah. Baik. Malam ni kita mula baca buku lah, baca kitab. Dia duduk main banyak kali lah, tak buat kitab, catatan saya lah. Dia kata, pergilah ada kitab sandaran ni, ada kitab saya. Senang baca. Tengok main lah. Baik, tak ada nak mengajar ni, ada soalan? Tak ada nak mengajar ni, ada soalan dah atas meja. Jadi soalan ni kalau tak jawab, orang kecil hati. Jadi kita nak jawab lah. Lagi dia kecil hati. Minta Tuan Syekh terangkan mengenai kedudukan kerusi dalam saf. Adakah kaki kerusi berada di atas atau di belakang saf? Kerusi ada tak ada kaki? Kerusi ada tak ada kaki? Ha? Ada? Mana? Tu kursi cacat. Tu kursi cacat. Ada kursi yang main tu, saya tunjuk sebelum saya mengajak. Main kursi ya. Kedudukan kursi dalam saf. Baik. Saya tunjuk lah. Ni tak pakai mikrofon tak apa? Boleh tak? Kalau saya rengah tu orang lah pergi deras ni, tuan-tuan dengar kot. Baik. Ni sebelum saya baca buku ni. Dah orang tanya lu, saya tunjuk cara lah. Kursi lah. Baik. Apa? Boleh dengar kan? Dengar. Siapa yang tak dengar sana? Hak korang dengar semua apa? Ha? Baik. Kerusi ni di atas garisan saf ni. Nak duduk kat mana? Kita nak duduk kat mana? Kalau orang bayar atas kerusi. Dia ada dua jawapan. Sebenarnya dalam buku ni saya masuk lah. Tapi berpitanya orang ni tak ada ngajak ni. Tak salah kan? Kalau ikut susunan tak tenang, tak tenang itulah. Kalau itu PKP, tak tenang lah. Baik, tak apa. Jawapannya ada dua. Kursi ni, nak buat sama lah. Nak buat sama ni ke? Dia orang punya garisan, orang punya soal lah. Nak buat sama ni ke? Atau nak buat sama ni? Tentu tak ada. Maka jawapannya ada dua. Jawapan yang pertama adalah masa kursi duduk ni. Bila duduk ni, orang yang sembahyang jadi ni. Okey? Ada masanya kursi duduk ni. Okey, bila masa kursi duduk ni? Jawabnya, tengok pada orang yang sembahyang itu. Kalau dia orang yang boleh berdiri dalam sembahyang, kalau dia berdiri dalam
sifat takbir ihram, maka kedudukan kursinya seperti ini. Takbir ini jangan takbir. Allahu Akbar. Dia baca Allah. Saat lagi masa dia nak sujud, dia akan duduk atas kursi. Rukuk macam biasa. Ataupun bagi orang yang tak boleh nak berdiri kawin, sekarang dia boleh berdiri. Allahu Akbar. Dan saat baca Allah dan habis, longgak dia punya biabuk. Longgak dia tu. Kalau gagal juga, dia akan baik ke bawah. Maka pada ketika itu, dia pun duduk. Nampak ada orang macam ni, dia kena tak kursi ni. Yang dia tengok ni. Pasal apa? Supaya dia berada dalam saf bersama dengan orang-orang yang berdiri. Bersama-sama dengan orang yang berdiri. Ini orang saya semua berdiri belakang. Ini cerita ni dia bisa macam buku tak jaga. Jadi orang yang sihat berdiri, dia pun berdiri. Bila dia berdiri, dia berada dalam saf. Keberadaan dia dalam saf itu kira semasa dia berdiri. Jadi masa dia duduk untuk sujud itu terkecuali. Itu terkecuali. Keberadaan dia dalam saf dikira semasa dia berdiri. Jadi sama ada kawan. Jadi saya nasihatkan pada orang yang boleh berdiri dalam sembahyang, kursi ini hanya digunakan untuk tujuan dia sujud. Bukan sujud di kursi. Dia ni tak boleh turun ke bawah. Jadi masa dia sujud lagi, dia akan duduk dulu ni. Dia akan sujud. Duduk antara dua sujud. Sehinggalah dia gunakan kursi ini untuk membaca tahiyat awal dan akhir. Saya nasihatkanlah pada orang yang menggunakan kursi dalam keadaan yang berdiri, letaklah kursi macam ni. Letaklah kursi macam, jangan letak macam ni. Jangan letak kursi ni. Kalau dia letak kursi macam ni, dia berdiri. Tak sama dengan orang yang berdiri. Nampak? Bila tak sama dengan orang yang berdiri, adakah dia berada dalam saf? Adakah dia berada dalam saf? Dalam saf? Tak. Bila dia tidak berada dalam saf, ketika dia berseorangan, berarti dia tunggal. Kedudukannya pada ketika ini dihukum makruh. Dia tak dapat pahala berada dalam saf. Dia tak dapat pahala berada dalam saf. Rugi ya? Rugi. Sebab semayang, pahala semayang satu perkara. Pahala duduk dalam saf perkara yang kedua. Jadi saya nasihatkan pada orang yang semayang menggunakan kursi, kalau dia boleh berdiri, jangan letak kursi ni. Sebab ni orang sehat berdiri, dia berdiri dengan ni. Duduk seorang-seorang dia. Duduk seorang-seorang dia. Jadi makruh. Tak ada pahala berat. Okey. Okey. Kalau dia seorang yang daripada awal tak boleh berdiri, daripada awal tak boleh berdiri, maka kedudukan kursi dia macam ni. Kedudukan kursi dia macam ni. Pasal apa ni? Sebab bila dia duduk daripada awal, ni dia dikira berada dalam saf. Tentang tengok punggung ni. Tengok punggung ni. Ibarat disamakan dengan keadaan dia duduk. Bila dia duduk ni, berada di atas saf. Jika ada semayang di awal dulu, maka kursi macam ni. Okey, ini masalah. Orang ada main masjid, naik motor, naik kereta, dia boleh jalan turun kereta, boleh jalan turun kereta, buka motor yang elok, lepas tu main-main masuk masjid, ambil kursi, terus duduk. Agak-agak semayang dah sah. Agak-agak semayang dah sah. Tak sah. Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia boleh berdiri. Mana bukti dia boleh berdiri? Dia main dan tak berdiri. Turun kereta, macam apa dulu. Lepas tu, bunguk-bunguk sikit, lepas tu kembali dulu. Masuk-masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Dia kata pasal apa? Hang duduk. Tapi saya tak boleh
Tapi orang ni kadang-kadang boleh ditegur, kadang-kadang tak boleh ditegur. Itu masalah orang. Ada orang yang boleh ditegur, ada orang tak boleh ditegur. Kalau orang boleh tegur, alhamdulillah. Kalau tak boleh tegur, dia macam-macam alasan. Pandai-pandai dia ajak orang. Orang dah buat betul lama dah. Jam amal ni habis tu orang. Saya tak tengok. Salah. Saya kenal tu ada orang sahabat dia semua beri kenal. Tapi dia beri kenal. Dan kita banyak. Jadi kalau dia main dalam keadaan jalan, atau walaupun jalan ni tak puas sempurna, aku tak puas sempurna, tak sihat, masih boleh jalan. Kalau terakhir memang boleh tahu lah, tak puas sempurna. Maka dia duduk, dia kena diri dulu. Kursi ini hanya kita untuk sujud. Okay. Kalau orang main masjid, jalan dia pun gelok nak, aku ni dah terus duduk tengok. Jadi contohnya main pun masuk dalam kereta pun orang tolak masuk. Keluar jalan main tengok ni turut tak tengok. Contohnya nak suruh saya tengok tak? Orang yang jalan tak? Nak suruh saya tengok. Jalan macam ni. Dia turun kereta turut tak tengok tak? Betul dia. Betul dia dia kursi. Jalan pun dah tak stabil. Jalan masih stabil. Dudukkan kursi pakai saya sejuk. No. Jadi ya tu intro. Ini kita berjauh. Oi. 8 10 lah. Ni tapi bulan depan tentu agak PKP lagi. Agak-agak lah. Mana saya nak tahu. Doa-doa lah no, bagi PKP ni berakhir. Okay, mari kita buka buku. Buku ni kita baca pelan-pelan. Dijangka habis lebih kurang dalam tengah 2 tahun lah. Kalau saya tak tuang. Kalau tuan-tuan tuang, dia kita jalan macam biasa je. Tok guru tuang tak payahlah. Ada masa kita uzur ataupun ada masa kita nak pergi mana-mana. Itu cerita lain. Baik. Dalam buku ni dia ada beberapa kesilapan ejaan dan ada ayat Quran yang pencetak ada langkau. Nanti saya pebetul pelan-pelan. Pebetul pelan. Tapi dia tak ada cacat apalah. Sikit-sikit lah. Baik. Sila buka muka surat. Kita baca apa ya? Muka surat 1. Pendahuluan. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Islam tidak menyusahkan. Tidak ada alasan bagi seseorang Muslim mengelakkan diri daripada melaksanakan tuntutan agama. Terutamanya tuntutan fardu ain dengan alasan susah dan sukar. Jadi dalam hidup kita ni, jangan cari alasan. Jangan cari alasan tak mau buat ibadat. Orang tak sembahyang. Saya tak ubah nak mengkip mentalibi. Tak? Itu bukan alasan. Pasal apa orang tak pergi sembahyang ni mesti Allah payah nak kena pakai mask. Payah nak kena pakai mask. Awak yang tak pergi sembahyang di masjid ni Allah penjarakan ni susah. Orang dia cari pasal. Dia cari pasal. Itu bukan alasan untuk mengelakkan kita daripada melakukan ibadat. Sebab apa? Islam itu sangat mudah. Islam itu sangat mudah. Tidak sukar dan tidak membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan seseorang untuk melakukan sesuatu kewajipan melainkan sekadar kemampuannya. Baik. Sesungguhnya Islam meraihkan kebahagiaan dan kesenangan untuk penganutnya. Islam ni dia tak mau kita susah. Agama Islam ni dia tak mau kita susah. Dia mau kita mudah. Dia mau kita senang. Dia mau kita bahagia. Itulah agama Islam. Justru apa sahaja yang diperintahkan adalah dalam kemampuan manusia melaksanakannya dalam keadaan biasa. Allah Ta'ala suruh ni, semua kita boleh buat.
Semua kita boleh buat. Dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa artinya diri kita yang normal tu boleh buat. Apabila manusia berdepan dengan kesukaran dan kesulitan, melaksanakan sesuatu tuntutan dalam keadaan biasa, maka agama Islam yang mudah itu membuka ruang kelonggaran, keringanan dan membenarkan sesuatu amalan atau tuntutan syarak dilaksanakan dengan kaifiat atau cara-cara khas yang luar biasa. Jadi kita buat ibadat ni satu keadaan biasa, satu keadaan luar biasa. Keadaan biasa kemampuan kita 100%. Keadaan biasa kemampuan kita 100%. Keadaan luar biasa kemampuan kita kurang daripada 100%. Mungkin 95, mungkin 70, mungkin 55, begitulah. Okey. Kalau keadaan kita 0%, kita tak ada lah di dunia ni. Kita berada di belakang masjid. Habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Allah Ta'ala yang mencipta kita ni, dia tak mau jadi kita ni payah. Allah suruh kita buat ni hak yang kita boleh. Hak kita tak boleh buat, Allah Ta'ala tak suruh. Allah tu maha penyayang. Dia bukan macam orang. Orang ni kadang-kadang disuruh orang buat hak tak boleh buat. Manusia ni. Hak kita tak boleh buat, dia suruh buat. Lain-lain kita mengkeliling dia. Allah Ta'ala tak. Dia yang mencipta manusia. Dia suruh manusia buat apa yang manusia boleh buat. Habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu sangat mudah. Allah pun habaq kata agama mudah, Nabi pun cerita agama tu mudah. Tak payah terang-menang. Senang. Perkara-perkara di bawah ini adalah sebahagian contoh Islam itu mudah dan tidak menyusahkan. Ini saya nak tunjuk tuan-tuan ni sebahagian daripada contoh Islam tu mudah. Siapa yang mengikuti pengajian ni, ada benda yang saya mengajar ni tak ditulis dalam buku. Mana tambahan lah. Masa kita tulis buku pun bukan kita teringat semua. Jadi apa yang saya teringat ni saya akan habaq pada tuan-tuan. Ini contoh Islam tu mudah. Contoh yang pertama, solat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Dirikan solat dalam keadaan berdiri. Itu Nabi suruh kita sembahyang. Sembahyang kena diri. Kalau tidak mampu, solatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu juga, solatlah dalam keadaan berbaring. Itu dia punya step-step sembahyang kita tu berdasarkan biasa dan luar biasa. Sembahyang yang biasa berdiri, luar biasa duduk, lagi luar biasa berbaring. Begitulah seterusnya. Ini contoh dah. Jadi nak abang apa? Contoh yang pertama ni, nak abang kata Islam ni dia tak membebankan kita dengan satu kaedah. Kalau dia beban kita satu kaedah dalam keadaan berdiri, sembahyang tak boleh, kena berdiri. Orang sakit jadi masalah. Orang sakit jadi masalah. Nak sembahyang berdiri, tahan duduk, tak tahan lama nak kena tidur. Jadi oleh kerana Islam tu mudah. Kalau orang tak boleh sembahyang berdiri, yang sembahyang duduk. Jangan orang atas kursi ni. Tapi dengan syarat, sebelum orang sembahyang duduk, orang kena pastikan orang tak boleh berdiri. Kalau orang boleh berdiri, orang tak boleh duduk. Betul tak? Kalau orang boleh berdiri, orang tak boleh duduk. Ada setengah orang main sembahyang dalam masjid, contoh kerusi. Dia tengok orang sembahyang atas kursi. Dia sembahyang atas kursi ke? Habis sembahyang, orang tanya dia. Tanya orang nombor satu, Pak Long berapa duduk sembahyang atas kursi? Pak Long tak boleh berdiri. Kalau berdiri, rebah. Rebah. Lepas tu, okey lah, sah lah mayang lah. Tanya hal nombor 2 lah. Pak Ngah pasal apa mayang atas kursi? Dia kata pasal Pak Long hang duduk atas kursi. Takkan Pak Ngah tak boleh? Kami umur sama. Hang tu kira lagu mana lah? Pak Ngah boleh berdiri? Boleh Hang tu pasal apa tak berdiri? Ada Pak Long hang duduk atas kursi. Betul tak? Hak Pak Ngah tadi sah lah mayang lah? Tak. Main tengok panjang lah. Kursi dah 3. Panjang pasal apa duduk atas kursi? Dah kursi lebih. Duduk lah. Lagi teruk.
Itu contoh lah. Jadi, itu contoh yang pertama. Islam tak menyusahkan kita tentang sembahyang ni. Good step. Yang kedua, qasar dan jamak solat bagi orang yang bermusafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina." Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, yakni memendekkan solat, jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Dan ayat ini diterangkan sebahagian boleh qasar tu kerana takut diserang oleh orang kafir. Tapi mengaji dalam kitab fikah banyaklah lagi sebab-sebabnya. Antaranya musafir. Okey? Betul ya, musafir. Jadi kita ni musafir ni tuan-tuan, dia kesusahan. Dalam contoh yang kedua ni, orang musafir dia ada semayang yang special untuk dia, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang bermukim, iaitu orang yang tidak bermusafir. Orang bermusafir ni iaitu orang yang bergerak meninggalkan kawasan pemukimannya melebihi jarak 2 marhalah, iaitu 56 batu atau 90 km ataupun 92, gitulah lebih kurang. Kalau tekak lebih Simpang Kola tu bukan musafir, itu pergi beli ikan. Nah, kalau pergi Kuala Kedah tu bukan musafir, tu pergi makan laksa telur kecai. Tapi kalau dia pergi Sungai Dua, itu dikira musafir lah, sebab dia sudah melebihi 2 marhalah. Okey. Orang yang musafir ni tuan-tuan, oleh kerana Islam nak memudahkan dia, maka Islam yang tidak rigid itu tidak menyuruh dia atau tidak memaksa dia untuk sembahyang seperti orang yang bermukim. Tetapi Islam memberi kelonggaran kepada orang yang bermusafir untuk sembahyang cara orang musafir. Iaitu 2 perkara. Dia boleh qasar sembahyang, itu memendekkan sembahyang yang 4 rakaat jadi 2, dan boleh menjamakkan sembahyang, menghimpunkan 2 fardu solat dalam satu waktu. Itu special. Jadi tak boleh dijadikan musafir itu sebagai payah untuk sembahyang. Contoh macam ni lah. Dia naik bas. Dia naik bas pergi Kuala Lumpur, bas berhenti tang Semangui. Katalah bas nak berhenti sekali saja. Bas akan berhenti sekali, tak berhenti 2 kali. Sampai di Semangui dalam pukul 1:30 contoh, 1:30 tengah hari. Makan bas kata kita berhenti setengah jam. Berhenti setengah jam makan-makan. Lepas tu pilah surau RNR semayang. Oleh kerana kata dia nak berhenti sekali saya, sekali yang sang terlepas tu dalam perjalanan, maka dia boleh jamak sekejap. Lepas tu takut bas tinggal, semayang 4-4 cukup panjang sangat, qasar sekali. Qasar dan jamak. Payahlah Islam. Tak payah. Cuma tak mau buat, tak payah. Itu Islam yang tak payah, memudahkan. Yang 3, contoh yang 3. Keharusan tidak berpuasa bagi orang sakit dan musafir dengan syarat mengqadakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka sesiapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Ini ibadat puasa. Islam memberi kelonggaran kepada orang yang musafir dan orang sakit, boleh meninggalkan puasa. Artinya boleh tak puasa pada bulan Ramadan tu, tapi disyaratkan mengqadakan. Orang sakit, kalau Islam rigid, suruh puasa juga, agak-agak je ke mana? Kawan dah teruk lah. Aku tak boleh puasa lah. Awak belum, aku sakit. Sakit terang lah. Sakit tak mampu ya. Sakit nak mampu yang suruh puasa cari mampu. Sakit yang boleh kena makan ubat dan seumpamanya. Maka pada 3 itu jangan digagahi, jangan dipaksa, jangan diberatkan tubuh badan untuk berpuasa.
kelak nanti dia akan memudaratkan. Makanlah ubat, makanlah makanan untuk membangkitkan kekuatan sebab kamu sakit. Tapi ingat, bila Ramadan berlalu pergi, qadalah hari-hari yang kamu tidak berpuasa. Islam mudah, dia tak paksa orang sakit untuk puasa. Lega esok qada. Sama dengan orang yang bermusafir. Musafir pun letih kau. Tapi dalam ayat ni kita wa antasumu khairul lakum. Orang musafir ni boleh ada pilihan nak puasa tak mau puasa, tapi puasa tu lebih baik. Tapi kalau tak mau puasa pun tak berdosa. Sebab dia musafir. Dia boleh berbuka puasa, tapi dengan syarat bila Ramadan berlalu pergi, carilah satu hari untuk mengqadakan puasa yang ditinggalkan semasa permusafiran dalam bulan Ramadan. Islam tu mudah. Contoh yang keempat, Islam mudah. Keharusan makan benda yang haram semasa darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ism, fa innallaha ghafurur rahim." Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan. Terpaksa apa? Terpaksa memakan benda-benda yang diharamkan, sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah dia memakannya, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ini cerita orang tak keputusan makanan. Makanan yang halal tak ada. Yang ada hak haramnya. Kalau tak makan hak haram tu teruk, badan jadi binasa. Boleh muak maut ataupun sakit yang teruk. Hilang kekuatan dan tenaga. Maka Islam yang tidak menyusahkan itu, walaupun memakan benda yang haram hukumnya berdosa, tetapi ada masa dan ketika di saat kita menghadapi kemudaratan, tiada lagi makanan yang halal untuk dimakan, maka pada ketika itu makan benda yang haram adalah diharuskan, bahkan ada masanya wajib. Contohnya ya, babi apa hukum makan babi? Apa hukum makan babi? Haram. Apa hukum babi makan? Itu soalan berbeza tu. Apa hukum makan babi? Haram. Apa hukum babi makan? Tak apa. Babi makan tak apa. Okey. Hak makan babi haram. Makan babi adalah hak haram. Tapi kalau tak ada benar makan, melainkan yang ada babi. Melainkan yang ada apa? Babi. Kalau tak makan babi, kita mampu. Tak ada benar makan. Kalau tak makan babi, kita mampu. Kalau kita makan babi, babi mampu. Tuan-tuan nak ambil apa? Nak bagi babi mampu kan nak bagi kita mampu? Ambil lah. Bagi mampu ya. Kita pun makan babi. Tapi dia ada kaedah fiqah tu, bukan boleh makan sewenang-wenang. Dan kalau lapar tak ada apa nak makan melainkan babi, boleh makan. Syarat yang pertama, makan sekadar menghilangkan rasa lapar. Tak boleh sampai kenyang. Dekat hilang rasa lapar. Kalau lapar tak sengok, lapar nak mampu. Duk tu. Mata pun tak pernah terbuka. Orang kalau tahan lagi 3 jam, mampu terus. Tidak pun pergi kawan orang kopi. Tentu orang main jemu babi. Dia tak ada apa jemu yang ada babi. Cina jemu. Yang ada babi pun babi. Cina jemu Cina ni bukan babi. Yang ada babi, lumah. Babi pun babi. Cina kata, tapi halam. Cina abang lah. Tapi halam, lu orang Islam. Itu halam masa ada kambing tak ada, telah halam. Kita sudah mau mampu ya. Cina pun bagi babi. Dia pun makan seketui. Makan babi, makan. Mata pun mula terbuka, nampak masjid neraka. Ada tenaga sikit lah. Boleh hilanglah rasa lapar. Tekat tu bola seketui tu. Dia boleh kata, patut dia patut pergi makan, sedap apanya. Orang main seketui lagi. Hak tu baru haram je dah. Faham lah. Tu kaedah fiqah. Makan sekadar menghilangkan rasa lapar. Babi. Itu benda makan yang haram tu. Okey, sekarang ni benda yang halal tak ada. Yang haram tu bukan dekat babi. Ada macam-macam. Ada 2 lah kita tak? Ada 2. Yang pertama babi, yang kedua bewak.
Ada tu, yang lain tak. Kita makan salah satu. Yang kedua, yang pertama babi, yang kedua bewak. Maka kita kena kita kena pilih salah satu daripada dua. Kita nak kena makan apa? Babi dengan bewak. Ha? Bewak ah. Pasal apa? Kena makan bewak sebab bewak kemudaratannya lebih ringan daripada kemudaratan babi. Babi tu najis mughalladhah. Bewak tu najis apa? Najis tak mughalladhah lah. Bewak tu dia makan benda yang haram lah, tapi kemudaratannya lebih ringan daripada makan babi. Kita makan bewak. Makan bewak. Okey. Itu contoh makan benda yang aneh. Kalau depan kita ada dua, bewak dengan ayam tak sembelih. Ayam bangkai. Ayam mutu tinih mati. Nak makan ayam kena tinih ke makan bewak? Ha? Ha? Makan? Makan ayam. Ayam tak sembelih. Lepas tu kita makan bewak, kita sembelih. Makan ayam. Sebab kemudaratannya lebih ringan daripada bewak. Tu. Okey. Itu makanan. Kalau minuman pula lah. Di depan kita ada arak saja. Lain tak. Kalau kita tak minum arak tu, kita teruk. Ayak tak nak. Dah harga semua ni. Dah harga semua. Yang ada arak saja. Pada tiga tu boleh minum arak. Tapi kalau depan kita ada dua, ayak kencing sebotol, arak sebotol. Nak minum apa? Ayak kencing sebotol, arak sebotol. Ayak kencing pula hal lepas makan petai tu. Nak makan ayak kencing kan nak makan arak? Kena makan ayak kencing. Kena makan ayak kencing. Sebab kemudaratannya lebih ringan daripada kemudaratan arak. Okey. Kalau depan kita ada arak dengan ketum. Malam ni kuliah apa saya tak tahu. Ini mukadimah. Depan kita ada arak dengan ketum. Kita nak minum apa? Sebab apa minum ketum? Kemudaratannya lebih ringan daripada arak. Okey. Kalau depan kita ada ketum dengan klorok. Nak minum apa? Depan kita ada ketum dengan klorok. Nak minum apa? Ketum mabuk. Ketum mabuk. Klorok tak mabuk. Maka minumlah klorok supaya mampu cepat. Itu cara kita mengaji usul fiqh, tahulah ni benda ni. Dia ringan-ringan lah. Okey, habis. Itu contoh yang keempat, keharusan makan benda yang haram semasa darurat. Okey. Contoh yang kelima. Yang kelima tak ada dalam buku. Siapa ada pen tulis ya? Ya apa? Siapa yang telah memiliki buku tu, jangan sayang nak tulis. Sayang tulis bukan tak ada ilmu. Cetik tulis. Contoh yang kelima, keharusan memandang aurat yang diharamkan. Islam tu mudah. Keharusan memandang aurat yang diharamkan. Orang lelaki-lelaki tengok aurat orang perempuan, mana boleh? Orang perempuan tengok aurat orang lelaki-lelaki, mana boleh? Haram. Orang lelaki-lelaki tengok aurat orang lelaki-lelaki pun tak boleh. Orang perempuan tengok aurat orang perempuan pun tak boleh. Haram. Dia ada sepadan-sepadan aurat tu lah. Okey. Ada masalahnya harui. Ada masalahnya harui. Contoh nak. Doktor nak cucuk. Doktor nak cucuk ni. Orang perempuan, doktor lelaki-lelaki, dia nak cucuk apa nama ni, bau Mesti adalah aurat orang perempuan. Mau tak mau kena buka. Doktor nak cucuk. Boleh tak maklum tak? Boleh tak cucuk tang ni? Dia suruh cucuk di ibu jari dah. Doktor tak boleh. Dengan cucuk ni. Allah kacau. Betul nak kena sini juga doktor. Boleh tak makcik tak buka baju? Cucuk. Boleh tak? Tak boleh. Jadi pada tiga itu, dia tidak berdosa mendedahkan auratnya kepada doktor itu. Doktor itu pun tidak berdosa melihat auratnya kerana tujuan untuk berubat. Itu contohlah. Sama dengan orang beranak tu. Orang beranak bukan kata doktor lelaki, doktor perempuan mau dia tengok kemaluan orang perempuan orang anak tu.
adalah harus. Saja-saja tengok tak boleh. Walaupun orang perempuan. Tapi kerana dia nak keluar budak daripada kemalan tu, hukumnya adalah harus. Mana ada boleh dia seluk tak tengok. Doktor tak boleh tengok. Tak apa. Doktor pejam mata. Dia seluk tu. Doktor pulas-pulas kepala terkepak. Mati terus. Dah lah nak mengandung payah. Itu contoh dah. Keharusan memandang. Itu aurat. Contoh yang kelima. Yang keenam. Contoh yang keenam. Keharusan menyentuh kulit ni. Kulit yang berlainan jantina. Yang apa nama ajnabi. Yang bukan mahram tu. Orang lelaki pegang orang perempuan pegang lelaki. Keharusan. Sama lah contoh macam nak berubat tu. Dia pegang dulu, lepas tu cucuk. Keharusan. Memegangnya. Lagi apa ni? Macam orang aksiden tengah jalan. Ambulans main ambil. Bukan dia kawal lelaki-lelaki perempuan. Hak pasukan perubatan tu, dia angkat seropok kan. Takkan budak perempuan je tu. Dia pamai tengok. Allah, perempuan. Wah, tak boleh pegang. Haram. Lepas tu, kami balik tu. Mampu ya tu tidak tu. Jadi, keharusan. Keharusan. Asal saja-saja nak buat, haram. Tapi, ni harus. Menyelamatkan orang lemah. Contoh ya. Orang lemah. Di sungai mana yang lemah? Ambil sungai Sentak. Tapi kalau nak, sungai Sentak. Budak perempuan segak. Segak. Dia naik motor dekat. Tengah motor tu korang lintas. Tak ada apa belah korang. Belah korang tu pelanti masuk dalam sungai tu. Korang masuk sungai biasa. Ayak sungai Sentak. Lepas tu budak perempuan tu pun dia pun terpelanti. Motor dia duduk atas batas. Dia pun terpelanti masuk sungai. Ayak pula lepas daripada pedu. Budak tu duduk tu. Budak ni segak. Ayak orang pelari. Tiba-tiba orang ramai tengok tadi buat apa. Tentu main seorang pemuda. Brek motor. Ada apa ni pekan. Dia kata budak perempuan lemah. Dia tak cakap banyak daripada apa nak. Dia stand dengan tepi keledar. Tak buat. Masuk sungai. Bonang. Budak jantan ni. Baru balik daripada start. Bonang. Legan arus ayak tu. Legan budak perempuan tu. Budak perempuan tu 3 suku nyawa. Dia sambak tangan budak perempuan tu. Budak perempuan tu. Ajnabi ni dah. Bukan mahram dah. Dia sambak tu budak perempuan. Sambak tangan dia. Lepas tu takut terpisah ayak dengan budak perempuan tu. Dakap dah. Dia peluk budak perempuan tu. Dia kayuh pergi tepi sungai tu. Kayuh pergi tepi sungai. Orang pekat dia lengkong dah. Pak budak perempuan tu main lah. Orang repot. Dia angkat budak perempuan tu pergi tepi sungai. Dia hampak budak perempuan tu. Dia bagi bantuan kecemasan. Dia hisap mulut perempuan tu. Tak sangka-sangka. Keluar ayak. Hisap tu. Hisap. Budak perempuan tu main tampak ni. Korang ajak hampir cuma anak aku. Budak. Dia kata cermat sikit ni. Aku nak selamat anak hang. Duk kau korang ajak lagi. Kalau tahu tu aku tak stand apa. Hantar aku tepi keledar. Tak ada buat. Betul. Lepas tu dia hisap ayak. Budak tu pun tak kata apa. Kena terkah budak yang tak tu. Lepas tu budak perempuan tu mula sedap. Terima kasih. Di mana saya ketika ini? Budak yang tak tahu. Di tepi sungai Sentak. Di tepi sungai Sentak. Siapa yang menyelamatkan saya? Saya. Bagaimana cara menolongnya? Dengan saya menyantap. Dia santap pun. Lepas tu baru pak budak yang tu kata. Pak budak perempuan kata. Terima kasih lah tolong nak pakcik. Terima kasih. Tadi marah aku. Pak budak perempuan tu kaya. Lah berapa cik nak pakcik orang kaya sini. Anda tolong menyelamatkan anak pakcik. Anak pakcik perempuan seorang ni ada 5 jantan. Berapa anak nak? Saya tak mau duit. Betul cik nak apa? Saya nak dia. Tu nak kata apa? Pakcik tak? Aku tak pergi. Tak pergi aku tuk balik dalam sungai. Boleh tu? Tu jangan lajak Allah kata tu. Cerita dia tadi ni hak dakak dengan sungai tu. Hak pegang budak perempuan tu. Tarik mai picu mulut keluar ayak tu. Hukum tak haram. Pasal apa? Memberi apa? Memberi pertolongan jemaah untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia. Tu contoh dah. Mana Islam tu tidak menyusahkan. Kalau Islam kata tak boleh, budak tu lemah.
Dia seorang kata apa nak? Hang dah boleh menyelamatkan. Haram. Mampu itu dah tu. Itu contoh dah. Habis. Muka surat 4. Kita pergi sikit lagi, habis wang lah. Ni dah lah PKP kan. Keuzuran bermaksud sifat atau keadaan yang menyebabkan sesuatu jenis ibadat tidak dapat dilakukan dengan sempurna atau langsung tidak dapat dilaksanakan. Itu makna keuzuran. Keadaan yang menyebabkan kita tak boleh buat ibadat dengan sempurna. Contoh kalau kita sembahyang berdiri, itu sempurna. Sembahyang duduk tak sempurna. Jadi, sembahyang duduk itu adalah keuzuran. Keadaan kita tak boleh berdiri itu adalah keuzuran, maka kita sembahyang duduk. Atau langsung tidak dapat dilakukan. Itu keuzuran. Atau langsung tidak dapat dilakukan. Contoh dia apa? Macam orang main haid tu. Dia mana boleh sembahyang. Tak boleh buat langsung. Itulah namanya keuzuran. Baik. Kebanyakan orang menganggap sakit sebagai keuzuran. Ini banyak kawan sangka betul lah. Memang betul sakit itu adalah keuzuran. Tetapi ia adalah salah satu daripada keuzuran yang banyak. Antara keuzuran yang menyebabkan sesuatu ibadat tidak dapat dilakukan dengan sempurna atau tidak dapat dilakukan langsung seperti sakit. Tu sakit ni kita tak boleh buat dengan sempurna saja. Tang ibadat boleh buat. Kesulitan pun kita boleh buat tapi tak sempurna. Kepayahan, sabarlah. Ketakutan, tak sempurna. Haid dan nifas ada jenis ibadat langsung tak boleh buat. Seperti sembahyang. Puasa orang tak boleh buat. Orang bagi orang yang haid dan nifas. Okey. Dalam konteks ibadat, keuzuran yang dialami seseorang mengakibatkan implikasi berikut. Kesanlah. Apa dia kesan dia? 1. Gugur tuntutan ibadat tanpa perlu diganti atau diqada. Keuzuran seperti ini berlaku kepada wanita yang mengalami haid atau nifas. Sepanjang tempoh haid atau nifas, wanita yang mengalami haid atau nifas tidak diwajibkan untuk menunaikan solat. Semua orang tahu. Orang perempuan main haid nifas memang tak wajib sembahyang. Kalau sembahyang tak sah, gagah sembahyang dah tak sah, haram dan berdosa. Tak boleh sembahyang. Dia juga tidak wajib untuk mengqadakan solat-solat yang luput sepanjang tempoh haid dan nifas. Dah lah tak wajib sembahyang masa tu. Esok bila habis haid, habis nifas, tak wajib qada. Ini mana keuzuran yang menggugurkan kewajipan. Gugur tanpa syarat. Menggugurkan kewajipan tanpa syarat. Contoh yang kedua. Gugur tuntutan ibadat tetapi wajib untuk diganti atau qada. Ini keguguran bersyarat. Antara contoh keuzuran seperti ini juga berlaku kepada wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Sepanjang tempoh haid atau nifas, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Tetapi wajib mengqadakannya apabila suci daripada haid dan nifas. Kan? Orang perempuan bulan puasa, dia main haid atau dia nifas, dia beranak, keluar darah nifas, dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa juga haram. Dia tak wajib. Gugur kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi bersyarat. Apabila habis haid dan nifas, kena qada. Antaranya lagi gugur kewajipan solat Jumaat bagi orang sakit dan orang musafir. Orang sakit oleh kerana dia tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat, maka dia tak wajiblah sembahyang Jumaat dan tak berdosa kerana tak sembahyang Jumaat sebab dia sakit. Termasuklah orang yang uzur hak esok solat Ziar. Orang yang terhalang pergi sembahyang Jumaat sebab dah nak jaga Covid ni, ada ulama ada putihlah kita suruh tikai Maka siapa-siapa yang tak boleh masuk sembahyang Jumaat, esok dia tetaplah 50 orang. Maka orang yang ke-51 kena balik. Hak yang 51 kena balik tu ataupun daripada awal memang tak dijemput, nama dia tak masuk dalam senarai, dia kena ganti dengan sembahyang Zuhur. Dia tak berdosa kerana tak sembahyang Jumaat. Pasal apa dia tak berdosa? Kerana dia uzur. Begitu juga orang yang musafir. Orang yang musafir, kalau dia keluar daripada rumah dia, melepasi sembahyang Qoryah dia sebelum terbit fajar, dia pergi Kuala Lumpur atau mana-mana jarak yang melebihi 2 marhalah, dia tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia sembahyang Jumaat sah. Walaupun dia tak wajib sembahyang Jumaat, dia wajib menggantikan dengan solat Zuhur. Sama dengan orang sakit ni. Okey. Contoh yang ketiga. Implikasi dah. Tuntutan dan kewajipan ibadat tidak gugur, tetapi disebabkan keuzuran yang dialami. Maka seseorang yang keuzuran diberi kelonggaran melakukan sesuatu jenis ibadat dengan lebih ringan dan mudah mengikut kemampuannya.
Contohnya orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh menunaikan solat sambil duduk. Ini keuzuran yang ketiga ni, dia tidak menggugurkan tuntutan ibadat, tetapi dia memberikan keringanan. Memberi keringanan, contoh mudah sakit, apa namanya? Orang semayang lah. Tak boleh semayang duduk, semayang berdiri. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, baring. Itulah seterusnya. Dalam konteks nak bersuci, kalau tak boleh nak ambil semayang, kena ayak tak ada ataupun badan tak boleh kena ayak, gantinya tayamum. Itu maksud dia. Yang keempat, diberi pilihan untuk melakukan kewajipan ibadat atau menangguhkannya. Contohnya seseorang yang dalam permusafiran boleh meneruskan puasa Ramadan selama dalam perjalanan atau tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadakannya kemudian. Ini orang yang musafir. Dia ada pilihan. Islam tak membangkan. Kalau dia berasa nak puasa tu payah, buka. Kalau puasa senang, puasa. Tapi kalau puasa nak buka, maka dia kena mengqadakannya. Itu jenis-jenis keuzuran. Okey, ni nak tutup ni. Jawapan-jawapan yang diberikan terhadap persoalan-persoalan dalam buku ini adalah berdasarkan keuzuran-keuzuran yang dialami oleh seseorang. Ternyata seseorang itu mungkin mengalami keuzuran yang sama dengan orang lain atau berbeza. Kita ni ramai-ramai keuzuran kita, kadang-kadang sama dengan orang lain, kadang-kadang kita berbeza. Kadang-kadang kita berbeza. Orang tanya dia. Ni saya tunjuk contoh dalam buku ni ada contoh. Dua orang sembahyang duduk, bukan duduk atas kursi, duduk atas lantai. Dua-dua duduk. Tapi keuzuran dia kadang-kadang dua-dua sama, kadang-kadang berbeza. Tak sama. Tu tunjuk dua orang ni. Pasal apa Pak Long sembahyang duduk? Pak Long tak boleh berdiri. Pasal apa tak boleh? Tak mampu. Tanya ke mana nombor dua? Ni Pak Nyang pasal apa sembahyang duduk? Macam Pak Long tak boleh berdiri. Pak Long tak boleh berdiri. Sebab tu Pak Nyang sembahyang duduk. Mana? Keuzuran mereka sama. Mereka sembahyang duduk tu sebab mereka tak boleh bangkit berdiri. Okay. Contoh yang kedua, nampak duduk dua-dua tapi keuzuran berbeza. Tanya, Pak Long pasal apa sembahyang duduk? Pak Long tak boleh berdiri. Dia tak boleh berdiri. Tanya nombor dua, Pak Nyang pasal apa sembahyang duduk? Tak boleh berdiri lah. Pak Long boleh berdiri. Pasal apa Pak Nyang tak berdiri? Sebab Pak Nyang sembahyang duduk ni nak elak kentut. Kalau Pak Nyang berdiri, kentut tak berhenti-henti. Ada dalam kitab ni, saya cerita. Kita kalau seorang tu kalau dia diri dia kerja kentut, tak nak kerja lain, kentut. Tapi kalau dia duduk, dia tak kentut. Maka dia boleh sembahyang duduk. Tapi keadaan yang biasalah, kalau hari itu saja tak maulah. Kebiasaan dia kalau berdiri kentut. Sebab tu kalau dia jumpa orang dia duduk, takut kentut. Tu keuzuran orang berbeza-beza. Okey. Tu antara seorang dengan seorang yang lain. Okey. Mungkin juga seseorang itu sentiasa bertukar keuzuran dari semasa ke semasa atau daripada satu keadaan pada satu keadaan yang lain. Hatta bandingan dua orang ataupun beberapa orang, ni orang yang sama, diri kita. Keuzuran yang kita alami ni kadang-kadang berbeza-beza. Minggu ni sembahyang duduk. Minggu ni sembahyang duduk. Minggu depan kuih teruk, sembahyang tidur. Sembahyang tidur. Minggu depan kuih teruk lagi, sembahyang menggunakan isyarat mata. Begitulah seterusnya. Berbeza-beza keuzuran kita. Okey nak? Jadi kita habis tentulah bahagian satu ni insya-Allah bulan depan lah. Jika PKP berakhir, kita boleh kembali berkuliah insya-Allah. Kita sambung pada bulan hadapan. Belum saya berhenti macam biasalah, buka soalan kalau ada orang nak tanya. Kalau saya boleh jawab, tak boleh jawab, saya kata Allah alam. Ada soalan tak? Kau nak tanya? Lain clear apa? Okay, kalau tak ada apa kita berhenti. Kita jumpa lagi bulan depan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.